kita yang mengasihi dan dikasihi, orang-orang yang selalu mengingati kita, mendoakan kita, dan mereka orang-orang yang pernah memberikan manfaat kebaikan kepada kita, khususnya guru-guru kita yang Masya Allah, tabarakallah, dengan berkat mereka juga, khususnya para asatidzah yang mengenalkan kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada mereka, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk kita menjadi insan-insan mulia dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kehidupan kita ini adalah merupakan kehidupan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini. Kita sentiasa berada di dalam suasana ujian, yang bukan hanya ujian itu dengan maksud sesuatu yang kita tidak selesa dan tidak suka, ataupun kesusahan yang melanda. Akan tetapi ujian itu juga termasuk adalah kesenangan. Ujian termasuk juga daripada keselesaan. Ujian juga yang lebih berat adalah merupakan daripada kekayaan dan juga daripada pangkat kedudukan. Di antara kedua itu, sesungguhnya ujian pangkat dan kedudukan adalah yang paling berat. Oleh kerana itu disebutkan merupakan daripada ujian kepada seseorang apabila adanya hubbul jah wal mal, iaitu cinta dan ingin kepada kedudukan. Yang keduanya adalah cinta dan ingin kepada kekayaan ataupun harta. Oleh kerana itu, ketika seseorang berada dalam keadaan dirinya diuji dengan kedudukan, maka orang yang berjaya untuk melaksanakan amanahnya dengan penuh amanah, maka dialah orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yazilluhumullah min arsyihi yawma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan naungan arasy-Nya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pertama, kata baginda Rasulullah SAW, adalah al-imamu adil, iaitu pemimpin yang adil. Untuk menunjukkan betapa keutamaan bagi seorang pemimpin yang bersikap adil, yang amanah, yang bertanggungjawab, mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah SWT, dimuliakan. Akan tetapi itu adalah merupakan ujian seperti mana kita sebutkan tadi, maka ianya tidak semudah untuk diucapkan dan didengari, akan tetapi pelaksanaan itu adalah sungguh mencabar. Oleh kerana itu, ketika para as-salihin, para ulama, ingin untuk menimbang siapakah di antara mereka, para as-salihin, orang yang paling tinggi ketakwaan dan zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mengatakan adalah Sayyiduna Hasan al-Basri dengan kezuhudan, dan ada juga yang mengatakan adalah Sayyiduna Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz. Kenapa? Dikarenakan Sayyidina Umar Abdul Aziz menjawab satu jawatan yang paling tinggi, menjadi Amirul Mukminin. Akan tetapi pangkat itu tidak digunakan untuk kepentingan peribadinya. Tidak digunakan untuk menghasilkan daripada kekayaan bagi dirinya. Tak mengambil peluang dan kesempatan itu, bahkan kehidupannya bertukar, bukan semakin senang lenang dan dalam keadaan selesa, bahkan kehidupannya semakin sederhana dan semakin zuhud. Apa yang dilakukan semuanya adalah untuk kepentingan rakyat. Diberikan daripada apa yang ada, semuanya untuk kebajikan dan kebaikan, sehingga disebutkan keadilannya itu dapat dirasai di mana-mana sahaja. Bahkan disebutkan dengan berkat itu Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada tahun pemerintahannya itu dengan rahmat dan barakah yang diturunkan oleh Allah daripada langit dan yang ditumbuhkan daripada bumi,
Sehingga disebutkan keamanan itu bukan hanya dirasai oleh manusia, akan tetapi juga dirasai dan melanda kepada hayawan, sehingga disebutkan uh, serigala pun pada zaman itu tidak memakan ataupun menerkam dengan senang-senang akan kambing yang dijaga oleh pengembala kambing. Subhanallah. Demikian besarnya daripada keadilan apabila dilakukan oleh seorang pemimpin, maka Allah akan turunkan keberkatan kepada rakyatnya. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi itu adalah merupakan ujian yang berat. Kenapa? Kerana kalau tidak, masakan tawarannya begitu istimewa. Bermakna bukan satu yang mudah. Kerana apabila seseorang itu mempunyai kedudukan, maka sudah tentulah yang pasti akan uh, diuji tidak lain adalah bagaimanakah dia dapat untuk menunaikan amanahnya. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tanggungjawab yang mungkin kita sentiasa pikul setiap kita mempunyai amanah. Tidaklah semestinya menjadi seorang pemimpin yang besar. Tidak semestinya kita ini mesti nak jadi kepada pemimpin satu-satu masyarakat. Kita semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Kita semua adalah merupakan pemimpin. Kita semua adalah orang yang memimpin. Apa yang kita pimpin? Kalau kita adalah suami, kita memimpin kepada isteri. Kalau sekiranya kita ayah, kita memimpin kepada anak-anak. Kalau sekiranya kita ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keluarga, kita mungkin pemimpin keluarga. Siapapun kita, hatta kita wanita, kita ibu, kita adalah juga bertanggungjawab kepada anak-anak dan keluarga kita, kepada keluarga, kepada masyarakat kita. Bermakna kita akan dipertanggungjawabkan, maka hendaklah kita ketika memikul tanggungjawab itu, laksanakan dengan penuh keadilan. Adil yang dimaksudkan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuaikan dengan keadaan dan tempat itu. Yang paling tepat maksud adil itu adalah bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan sesuai dengan apa tanggungjawab yang telah pun dipikulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga dengan keadilan yang kita lakukan, maka mudah-mudahan kita mencapai daripada darjat yang tinggi di sisi Allah, tidak lain adalah mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala ketika matahari begitu dekat dengan kita ketika di mahsyar. La ilaha illallah. Maka setiap orang pada waktu itu memerlukan naungan, memerlukan payung, memerlukan daripada pelindung pada waktu itu, kerana tak ada orang yang dapat bertahan dengan dahsyatnya daripada matahari yang terlalu dekat. Maka sudah tentulah kita inginkan naungan itu, maka jadilah kita orang yang bertanggungjawab, yang amanah ketika mana kita memimpin di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan dengan taufiknya untuk dapat melaksanakan amanah itu dengan penuh keadilan dan dengan penuh amanah, sehingga akhirnya kita akan ditinggikan darjat dan dapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Yang keduanya adalah ujian daripada harta dan kekayaan. Dan itu insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan sebagai peringatan bersama. Jangan sampai kita terfitnah dengan kesenangan, kekayaan, kemewahan yang kita miliki. Sehingga akhirnya kita akan hanyut dan juga lalai, sehingga akhirnya kita akan lebih terjurus atau menjurus kepada perkara-perkara yang mengikut kepada hawa nafsu. Maka apabila kita biasa dengan sebab adanya harta, kita akan ikut nafsu kita, selera kita dan sebagainya, maka kita bimbang. Yang dibimbangi adalah Allah mengatakan, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, seolah-olah mempertuhankan hawa nafsu, wa'iyatubillah. Maka jauhilah diri kita daripada menurut dengan membuta tuli kepada hawa nafsu, yang akhirnya kita akan selalu tunduk kepada hawa nafsu, dibimbangi akan menjadi orang yang disebutkan sebagai hamba kepada hawa nafsu. Waktu Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jadi kalau kita rasa macam mana kita nak kontrol hawa nafsu kita, maka Nabi berikan panduan. Nabi mengatakan tidak beriman, tidak cukup, tak sempurna iman salah seorang daripada kamu, sehingga hawahu, keinginannya, seleranya, taba'an lima ji'tu bihi, dia ikut apa yang aku bawakan, apa yang aku tunjukkan. Maknanya kalau kita nak ikut macam mana kita keinginan, kita nak ikut keinginan siapa,
Nabi kata, "Ikut keinginan aku," kata Nabi SAW. Subhanallah, dah ada panduan dah. Maka kalau kita ikut daripada panduan Nabi, keinginan Nabi, kita dahulukan keinginan Nabi. Kalau kita nak makan, macam mana Nabi ingin? Kalau kita nak pakai, bagaimana Nabi ingin pakai? Bagaimana Nabi anjurkan? Bagaimana Nabi ingin itu? Kalau kita nak buat sesuatu dalam kehidupan kita ini, adalah juga mempunyai panduan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita daripada petunjuknya untuk dapat kita mengikuti kepada Nabi SAW. Amin Allahumma amin.